Selepas pelbagai halangan dan kesan buruk dihadapi, Malaya mencapai kemerdekaan secara perlembagaan melalui perikatan iaitu UMNO, MCA dan MIC yang diterajui oleh Tunku Abdul Rahman. Selepas merdeka, Tuanku Abdul Rahman mempertimbangkan banyak faktor apabila mengutamakan isu pembentukan Malaysia. Penggabungan Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura dipersetujui oleh banyak pihak. British sendiri bersetuju dengan gabungan ini kerana wujud banyak persamaan antara kedua-dua pihak dari segi sejarah, undang-undang, ekonomi dan kewangan. Persetujuan Tunku Abdul Rahman dengan idea penggabungan sangat melapangkan dada Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew telah menganggap itu sebagai satu jaminan percantuman Singapura dengan Malaya yang secara langsung berupaya menyelamatkan pentadbirannya daripada tekanan politik dalam PAP sendiri. Lee Kuan Yew sudah merasa kepimpinannya terancam dalam PAP. Lee Kuan Yew menyedari kedudukannya akan terselamat apabila Singapura bercantum dengan Malaya. Sebelum ini berikutan perkembangan fahaman komunisme, Persekutuan Tanah Melayu menganggap penggabungan dengan Singapura merupakan suatu tindakan yang berbahaya. Namun, setelah diadakan rundingan dengan Perdana Menteri Singapura dan British, didapati membiarkan Singapura menangani masalah itu sendiri lebih berbahaya dan menelan belanja yang besar. Cara terbaik untuk membendung ancaman komunis tersebut adalah bergabung dengan Singapura. Pada umumnya, penduduk Singapura berminat dengan konsep Persekutuan Malaysia. Singapura di bawah pimpinan Lee Kuan Yew dan Parti Tindakan Rakyat PAP, menyambut baik rancangan Tuanku Abdul Rahman tersebut. Mereka juga dapat menyelamatkan PAP daripada ancaman pihak golongan kiri. Selain itu, pada dasarnya Parti Buruh Singapura bersetuju dari segi prinsip, tetapi menganggapnya sebagai suatu perkara yang sukar untuk dilaksanakan. Akhirnya, Lee Kuan Yew bersetuju memasuki Persekutuan Malaysia walaupun tidak dipersetujui oleh sesetengah parti berhaluan kiri yang tetap dengan pendirian mereka menentang gagasan Malaysia. Sejak penyertaan ke dalam Malaysia, banyak perselisihan yang timbul antara Kerajaan Singapura dengan Kerajaan Persekutuan di Kuala Lumpur. Perselisihan ini menjadi semakin rumit dan melibatkan banyak isu yang tiada noktahnya. Malahan tidak mungkin untuk Singapura terus kekal dalam Malaysia tanpa menimbulkan suasana tegang yang boleh mencetuskan keganasan. Pertamanya ialah masalah perkauman. Hubungan antara United Malays National Organisation (UMNO) dengan PAP menjadi semakin renggang akibat beberapa peristiwa yang berlaku di Singapura. Setelah menyertai Malaysia, orang Melayu di negeri itu berasa diri mereka diabaikan, dan kerajaan Singapura tidak mengambil tindakan untuk membaiki kedudukan mereka. Perasaan tidak puas hati semakin membara apabila pada awal bulan Mei 1964, penduduk di Jawa Road dan Palembang Road telah diarahkan supaya berpindah ke penempatan baharu. UMNO Singapura mengecam tindakan kerajaan PAP yang dianggap bertindak secara kejam dan pilih kasih. Kedua adalah Malaysia. Hubungan Kuala Lumpur-Singapura kembali tegang apabila Lee Kuan Yew mengumumkan hasratnya untuk menubuhkan Pakatan Parti Politik untuk menentang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum keempat pada tahun 1969. Sikap para pemimpin politik di Singapura yang memperjuangkan konsep Malaysia kurang disenangi oleh para pemimpin UMNO. Konsep ini seolah-olah mengenepikan institusi beraja dan mencabar kedudukan istimewa orang Melayu. Pada bulan Mei 1965, Lee Kuan Yew menubuhkan Malaysian Solidarity Convention (MSC) sebagai satu pakatan dalam kalangan parti pembangkang dengan slogan A Democratic Malaysian Malaysia untuk menandingi Parti Perikatan. Beliau menyeru diwujudkan persamaan hak bagi semua, melalui satu ideologi politik, sosial dan ekonomi yang sama untuk semua kaum. Jika direalisasikan, hal ini akan menyebabkan kemantapan kebudayaan Melayu dan kedudukan agama Islam akan tergugat. Ketiga adalah perbezaan pendekatan Parti Perikatan dan PAP. Pada 9 September 1963, Lee Kuan Yew menyatakan bahawa kegiatan politik PAP hanya terbatas di Singapura dan PAP tidak bercadang untuk mengambil bahagian dalam pilihan raya di Tanah Melayu dalam tempoh 5 tahun selepas penyatuan. Kemudiannya, PAP mengubah keputusan itu dan bertanding dalam pilihan raya umum di Tanah Melayu pada tahun 1964.
Tunku Abdul Rahman menegaskan bahawa PAP tidak diperlukan di Tanah Melayu atas sifatnya sebagai sebuah parti perkauman Cina. Penglibatan PAP yang terlalu awal dalam kegiatan politik di Tanah Melayu menjejaskan perpaduan kaum terutamanya hubungan UMNO dengan MCA. Malahan, PAP dikatakan berminat untuk menggantikan MCA bagi mewakili kaum Cina dalam Kerajaan Perikatan. Parti Perikatan dan PAP mempunyai perbezaan pendekatan terhadap masalah perkauman di Malaysia. Ketegangan hubungan antara Singapura dan Malaysia menjadi semakin serius serta wujud perbezaan yang tidak dapat dielakkan antara Kerajaan Persekutuan Sayap Kanan dengan Kerajaan Singapura Sayap Kiri. Para pemimpin Malaysia terutama Tunku Abdul Rahman berpendapat lebih wajar Singapura berpisah daripada Malaysia sebagai jalan keluar terbaik untuk mengatasi pelbagai krisis yang timbul demi kepentingan perpaduan kaum, kestabilan ekonomi dan menghindarkan konflik politik yang berterusan. Selepas hampir 2 tahun bergabung dalam Malaysia, pada 9 Ogos 1965 Singapura telah disingkirkan daripada Persekutuan Malaysia. Walaupun Tuanku Abdul Rahman amat berat untuk membuat keputusan mengeluarkan Singapura tetapi beliau tidak mempunyai pilihan lain. Tindakan Lee Kuan Yew dan pemimpin PAP di Singapura yang sentiasa memburuk-burukkan kerajaan persekutuan amat mendukacitakan. Selepas pemisahan Singapura daripada Persekutuan Malaysia pada tahun 1965, Lee Kuan Yew telah dilantik menjadi Perdana Menteri Singapura dan Toh Chin Chye dilantik sebagai timbalan beliau, manakala Tunku Abdul Rahman kekal sebagai Perdana Menteri Persekutuan Malaysia dan Tunku Abdul Razak pula dilantik sebagai timbalan beliau. Selain itu, hubungan dua hala Malaysia-Singapura masih bergelora. Tindakan Tunku Abdul Rahman untuk menyingkirkan Singapura daripada Persekutuan Malaysia merupakan tindakan yang terbaik bagi mengelakkan berlakunya rusuhan kaum. Tindakan penyingkiran Singapura disifatkan sebagai membuang duri dalam daging, bagi memastikan keharmonian, keselamatan dan perpaduan rakyat Malaysia terjamin.